Hai, Assalamualaikum semua. Dan macam mana hari ini? Cikgu harap semua orang fokus kepada sesi kita pada kali ini. Jom baca sejarah bersama cikgu. Masih lagi bab 7 untuk sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Dan pada kali ini kita akan pergi pada 7.1.5 iaitu parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963. Kiranya ini untuk ciri-ciri sistem, masih lagi kita sebenarnya dalam 7.1 iaitu ciri-ciri demokrasi berparlimen. Dan ciri-ciri demokrasi parlimen kan dia anak dia iaitu parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963. Jadi untuk subtopik ni ini adalah tajuk terakhir kita lah untuk 7.1 ni. Okey. Jadi bila kita sentuh mengenai politik parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963, kita kena faham juga apa maksud parti politik itu. So secara umumnya kalau kita menyentuh mengenai parti politik ni, kita boleh rujuk dia sebagai sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat yang sama. So kita kata kalau dia mempunyai ideologi politik dia sama, matlamat dia pun sama, maksudnya kiranya dia akan membentuk, dia akan berada dalam satu parti politik tu. Okey. Kalau kita menyentuh mengenai selain daripada ideologi politik, tadi cikgu katakan parti politik ni mungkin ditubuhkan disebabkan oleh ideologi politik. Tapi selain daripada ideologi politik ni, mungkin juga parti politik ni, parti-parti yang ditubuhkan ni kan mungkin juga disebabkan oleh sikap perkauman yang menjadi asas pembentukan tu. Maksudnya kita tengok contoh yang paling jelas lah dekat negara kita pun kita ada UMNO kan untuk orang Melayu. Kita ada MIC untuk orang Cina. Kita ada MCA untuk orang Cina, MIC untuk orang India, dan MCA untuk orang Cina. Jadi bila kita ada UMNO, kita ada MCA, kita ada MIC, secara tak langsung parti-parti inilah yang kita kata yang ditubuhkan matlamat dia adalah untuk menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing-masing. Sebab tu tengok sebab parti politik yang ditubuhkan ni, mungkin disebabkan oleh ideologi politik yang sama, matlamat yang sama, dan mungkin sebenarnya atas sebab untuk menjaga, kita kata apa, memelihara kepentingan kaum dia. Okey. So sekarang kita akan bagi dia kepada 3 lah. Kita akan tengok satu parti-parti politik di Tanah Melayu sehingga tahun 1963. Okey, di Tanah Melayu. Kemudian kita akan fokus pula ke Sarawak dan kemudian akhir kali di Sabah. Okey. Untuk di Tanah Melayu, antara parti politik yang dah muncul lah di Tanah Melayu, yang pertamanya kita lihat adalah MDU, iaitu Malayan Democratic Union. Okey, Malayan Democratic Union ni ditubuhkan adalah untuk menentang penubuhan Malayan Union. Dan kalau kita lihat ni MDU ni sebenarnya dia dah mula ditubuhkan dah pun pada Disember 1945 dan merupakan parti politik bukan Melayu yang menentang Malayan Union kerana dianggap tidak demokratik. Itu MDU. Okay. Yang keduanya kita ada UMNO, iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Dalam bahasa Melayunya kita dia punya singkatan ni Perkembar. Ini kita ambil UMNO ni dari bahasa Inggeris. Bahasa United Malay National Organisation. Okey. Untuk UMNO ni tujuan dia pun kalau kita lihat menyatukan orang Melayu menentang Malayan Union, sebab kita tahu UMNO tu memang untuk menumbangkan Malayan Union pun. Yang kedua, melindungi dan menjaga kepentingan orang Melayu, dan yang ketiga adalah untuk mencapai kemerdekaan. Dah berjaya Malayan Union dijatuhkan, maka dia pun nak pula
tujuan dia adalah untuk mencapai kemerdekaan. Ditubuhkan pada 11 Mei 1946 semata-mata untuk untuk menumbangkan Malayan Union. Okey, kemudian yang ketiga tengok MIC iaitu Malayan Indian Congress. Ini orang Cina, orang India ya. Kenapa Cik Wahsyid Sasul dia orang Cina dengan orang India ni? Okey, Malayan Indian Congress iaitu MIC. MIC ni tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan orang India di tanah Melayu dan memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain. Dan kalau ikut MIC ni awal juga ditubuhkan pun lewat sikit daripada UMNO lah, iaitu pada Ogos 1946. Okay, dia punya ketua yang pertama yang dipertuanya ialah John TV. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada yang keempat, iaitu Majlis Tindakan Bersama Tanah Melayu ataupun AMCJA. AMCJA ni stand for All Malayan Council of Joint Action. Okey, AMCJA tu All Malayan Council Joint Action. Okey, tujuan penubuhannya yang pertama adalah untuk menentang perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab mereka ni sebenarnya tak suka sangat dengan Persekutuan Tanah Melayu, dia suka yang sebelum tu lagi, iaitu MU, Melayu Union. Kemudian menyatukan Singapura, berhasrat untuk menyatukan Singapura dengan Tanah Melayu, dan mereka juga menuntut kewarganegaraan yang sama. Ini daripada Majlis Tindakan Bersama Tanah Melayu. Okey, yang kelima ialah Hizbul Muslimin. Hizbul Muslimin. Hizbul Muslimin ni tugas penubuhan dia adalah untuk menubuhkan sebuah kerajaan Islam di tanah Melayu yang merdeka. Okey, Hizbul Muslimin. Dan yang ketujuh adalah MCA, iaitu Malayan Chinese Association. Kalau tengok tujuan penubuhan ialah untuk menjaga kepentingan politik kaum Cina di tanah Melayu dan bekerjasama menentang keganasan politik di tanah Melayu. Okey, itu tentang MCA. Kemudiannya kita lihat lagi perkembangan parti-parti politik yang ada. Kita ditubuhkan pula kemudiannya kita ada Parti Kemerdekaan Tanah Melayu ataupun IMP. IMP ni stand for Independent Malayan Party. Okey, Independent Malayan Party ni tujuan penubuhannya adalah untuk menuntut supaya pilihan raya diadakan pada tahun 1955. Malah mereka mahukan tanah Melayu ni mencapai kemerdekaan pada tahun 1961. IMP ni diasaskan oleh Dato' On setelah Dato' On keluar daripada UMNO. Jadi ditubuhkanlah IMP ni. Kan merupakan parti berbilang kaum. Semua kaum ada dalam parti ni. Okey. Kemudian yang berikutnya adalah Parti Islam Setanah Melayu, iaitu dikenali sebagai PAS. Di mana PAS ni tujuan penubuhannya adalah untuk menjadikan tanah Melayu ni sebagai sebuah negara Islam, dan menjadikan Islam sebagai agama rasmi negara. Dan ditubuhkan pada tahun 1951 di Seberang Perai. Asas dia adalah Haji Ahmad Fuad bin Hassan. Okey, kemudian kita ada pula Parti Buruh Setanah Melayu. Parti Buruh Setanah Melayu ni ditubuhkan pada tahun 1952 di mana menentang menentang keganasan komunis, dan yang keduanya adalah untuk tanah Melayu. Okey, kemudian akhir sekali di tanah Melayu kita ada Parti Negara. Parti Negara ni ditubuhkan oleh Dato' On selepas IMP gagal sebab kurang mendapat sokongan daripada kaum-kaum yang lain. Sebab pada waktu ni kita kata semua kaum berada dalam satu parti terlalu asing, janggal. Perpaduan masih lagi janggal pada waktu ni menyebabkan IMP ni tak dapat sangat sambutan. Akhirnya kemudian Dato' On telah menubuhkan Parti Negara. Di mana kalau Parti Negara ni tujuan dia adalah untuk mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu dalam tempoh 5 tahun dan memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bagi tanah Melayu.
Okey, itu sedikit mengenai Tanah Melayu. So sekarang jom kita pergi kepada Sarawak pula. Okey, Sarawak kita ada PKMS iaitu Parti Kebangsaan Melayu Sarawak. Tujuannya adalah untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan dalam semua kaum. Tak kiralah kaum apa pun kan. So ni PKMS. Kemudian yang keduanya kita ada Parti Bersatu Rakyat Sarawak iaitu SUP, di mana SUP ni tujuan penubuhan ini adalah untuk melahirkan perasaan taat setia. Kemudian yang kedua menyatukan kaum-kaum di Sarawak dan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Sarawak. SUP ni ditubuhkan oleh Ong Ki Hui pada 12 Jun 1959. Ini antara yang terawal jugalah bersama dengan PKMS, antara pertubuhan yang awal ditubuhkan di Sarawak. Okey, kemudian kita ada Parti Kebangsaan Sarawak. Parti Kebangsaan Sarawak ni ditubuhkan ataupun dikenali sebagai SNAP, kan ditubuhkan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Sarawak. Diketuai oleh siapa? Diketuai oleh Stephen Kalong Ningkan yang merupakan ketua orang Iban dari Saribas. Okey. Kemudian kita pergi yang berapa dah? Yang keempat iaitu Barisan Rakyat Jati Sarawak iaitu Barjasa, di mana Barjasa ni matlamat dia adalah untuk membantu orang Dayak mencapai perpaduan dan menjaga hak mereka dalam perlembagaan. Malah dia juga adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Sarawak. Jadi ditubuhkan oleh Datuk Tuanku Haji Bujang, Tuanku Osman, Abdul Rahman Yaakob dan juga Abdul Taib Mahmud pada tahun 1961. Ini Barjasa. Kemudian yang kelima, kita ada Parti Pesaka Anak Sarawak iaitu Pesaka. Pesaka ni dia punya tujuan dia adalah untuk menjaga hak dan kepentingan orang Dayak di Sarawak, dan Pesaka ni sebenarnya ditubuhkan oleh Temenggung Jugah Anak Baring pada tahun 1962. Okey, kemudiannya kita ada Parti Cina Sarawak, di mana Parti Cina Sarawak ni tujuan dia adalah untuk berusaha ke arah perpaduan. Kemudian dan last sekali kita ada Parti Negara Sarawak iaitu PANAS. Tujuan dia adalah untuk melindungi kaum Bumiputera mereka dalam bidang ekonomi, politik dan juga sosial. Okey, itu tentang parti-parti politik yang ada di Sarawak sehingga tahun 1963. Dan akhir sekali adalah parti politik di Sabah sehingga tahun 1963. Okey, kita ada 4 parti politik di Sabah ni, iaitu yang pertamanya ialah Parti Kebangsaan Kadazan Bersatu Ungku, iaitu tujuannya adalah untuk menyatukan dan mengeratkan hubungan antara orang Kadazan Dusun agar mereka beruang bagi meningkatkan cita mereka dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Ni apa ni? Berpeluang untuk meningkatkan cita mereka dalam politik, ekonomi dan sosial. Dan kita ada Parti Kebangsaan Parti Kebangsaan Bersatu iaitu USNO di Sabah, di mana menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, meningkatkan agama Islam sebagai agama rasmi, dan nak tukar nama Borneo Utara ni, dia nak tukar USNO ni, nak tukar kepada Sabah. Dan yang ketiganya kita ada Parti Pasuk Momogun, di mana Pasuk Momogun ni adalah untuk melindungi hak kaum Bumiputera pedalaman. Dan akhir sekali yang kita ada Parti Cina Sarawak, di mana Parti Cina Sarawak ni ditubuhkan untuk memelihara kepentingan masyarakat Cina di Sabah. Tadi cikgu tersebut Parti Cina Sarawak, Parti Cina Sabah, SCA, untuk memelihara kepentingan masyarakat Cina di Sabah. Okey, itu antara parti-parti politik yang ada di Tanah Melayu, di Sarawak, di Sabah sehingga tahun 1963. So, itu sedikit tentang parti-parti politik yang cikgu boleh beri maklumat lah kepada kamu. Jadi, cikgu harap kamu boleh ambil nota lah daripada slide cikgu juga ni pun, daripada apa yang cikgu terang tadi pun. Dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita bersama. So, stay at home
dan jaga keselamatan diri, kesihatan diri. Cikgu doakan yang terbaik untuk semua. So, cikgu tamatkan kelas kita pada hari ini, iaitu 7.1. So, kita dah habis 7.1. So, semoga semua orang sihat belaka lah. Okay, so di sini saja dulu. Bye. Terima kasih daripada cikgu.